Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran turas Nahu kita pada hari ini, kita akan belajar satu lagi tajuk baru, iaitu alamatul ismi. Jom ulang sama-sama. Tajuknya apa? Alamatul ismi. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ini? Apakah yang dimaksudkan dengan alamatul ismi? Alamatul ismi adalah tanda-tanda kata nama. Baiklah, apakah itu kata nama? Kita fahamkan dulu apakah itu kata nama. Kata nama seperti mana yang kamu dah belajar dalam bahasa Melayu, kategori kata nama contohnya seperti orang, macam ayah, binatang, contohnya kucing, tempat, contohnya Pulau Pinang, benda, contohnya pen, pensel. Dan kalau kamu belajar bahasa Melayu, kamu jumpa kan, kata nama ada dua, kata nama am, kata nama khas. Baiklah, kata nama itu di dalam bahasa Arab kita panggil isim. Kamu dah faham apa maksud isim. Sekarang, di dalam pembelajaran bahasa Arab ini, macam mana kita nak tahu satu-satu perkataan Arab itu adalah daripada kategori kata nama ataupun perkataan Arab itu kata nama. Macam mana kita nak kenal? Jadi, jom kita belajar bersama-sama. Fal ismu yu'rafu, kata nama dikenali dengan tanda. Maksudnya di sini, kalau kamu nak tahu satu-satu perkataan Arab itu adalah daripada kategori kata nama, maka kamu boleh tengok tiga perkara ini. Yang pertama, bil khafdi. Yang kedua, wat tanwini. Yang ketiga, waduquli al-alifi wal lamim. Maksudnya, kalau kamu nak tahu perkataan Arab itu daripada kategori kata nama, kamu tengok tiga tanda ini. Okey, baiklah kita tengok tanda yang pertama, bil khafdi. Maksudnya di sini, huruf akhir kata nama itu berbaris bawah. Baiklah, kita tengok contoh minal madrasati. Minal madrasati, daripada sekolah. Mana kata nama di sini? Kata namanya adalah al-madrasah, sekolah, sebab sekolah ni adalah tempat. Jadi cuba kamu tengok perkataan madrasah ini berakhir dengan baris apa? Perkataan madrasah berakhir dengan baris kasrah. Jadi, bila sesuatu perkataan itu berakhir dengan baris kasrah, maka perkataan tersebut adalah daripada kategori kata nama ataupun di dalam bahasa Arabnya kita panggil al-ismu. Baiklah, itu cara yang pertama, macam mana kita nak tahu perkataan Arab itu adalah kategori kata nama ataupun al-ismu. Macam mana caranya? Macam mana cara nak kenalnya? Perkataan itu berakhir dengan baris kasrah. Perkataan kata nama itu berakhir dengan baris kasrah. Tapi kamu kena tahu, perkataan ini bukan saja-saja dia berakhir dengan baris kasrah, tetapi ada huruf-huruf sebelumnya, huruf-huruf yang ada sebelumnya menyebabkan perkataan itu berbaris kasrah. Baiklah, sekarang mari sama-sama kita tengok apakah huruf-huruf yang menyebabkan perkataan kata nama itu ataupun isim itu berakhir dengan baris kasrah di hujung perkataan. Mari kita tengok bersama-sama. Huruf-huruf yang menyebabkan kata nama itu berbaris bawah dikenali di dalam bahasa Arab sebagai huruful khafdi. Huruful khafdi. Bahasa Melayunya apa? Inilah huruf-huruf yang menyebabkan kata nama itu berbaris bawah. Kita tengok sama-sama apakah dia huruf-huruf tersebut. Yang pertama, min. Maksudnya dari, ila kepada, an daripada, ala atas, fi di ataupun di dalam, rubba mungkin, bi dengan, li untuk, ka seperti. Jadi huruf-huruf ini apabila dia ada sebelum kata nama, contohnya macam dalam ayat ni minal madrasati. Minal madrasati,
Apabila perkataan-perkataan yang Ustazah bacakan ini berada sebelum kata nama, maka ia akan menjadikan kata nama itu berakhir dengan baris kasrah. Selain daripada huruf al-khafdi yang menjadikan perkataan kata nama itu berakhir dengan kasrah di hujung, ada lagi kategori yang kedua, iaitu huruf al-qasami. Huruf al-qasami juga menyebabkan kata nama berakhir dengan kasrah di hujung. Baiklah, apakah dia huruf al-qasami ini? Huruf qasam adalah huruf-huruf yang membawa maksud sumpah. Jadi, orang Arab kalau mereka nak sumpah, mereka akan guna 3 huruf ini. Sama ada wa atau bi atau ta. Apakah maksud wa, bi atau ta? Ketiga-tiga huruf ini membawa maksud demi. Contoh, wallahi, demi Allah. Wabillahi, watallahi. Itu contoh lafaz sumpah. Jadi, huruf al-qasam juga menjadikan kata nama itu berakhir dengan baris kasrah di hujung. Baiklah, kita tengok sama-sama contoh. Di dalam Al-Quran, ada surah Wattini. Surah At-Tin kan? Contohnya adalah Wattini waz-zaitun. Wow, di sini membawa maksud demi. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Dalam surah ini Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Baiklah, kamu tengok di sini, wow ini kita panggil huruf qasam, huruf sumpah. Terjemahannya adalah demi. Baiklah, seterusnya apabila sesuatu perkataan itu terletak selepas huruf qasam ataupun huruf sumpah, maka perkataan itu mestilah berakhir dengan kasrah di hujung. Jadi, ini adalah contoh perkataan itu daripada kategori kata nama. Macam mana nak tahu perkataan itu adalah daripada kategori kata nama? Sebelumnya huruf qasam, sumpah yang membawa maksud demi. Jadi, apabila ada perkataan selepasnya dan perkataan itu berakhir dengan kasrah di hujung, maka ia adalah kata nama ataupun isim. Begitu juga az-zaitun. Az-zaitun juga adalah isim. Kerana apa? Dia berakhir dengan kasrah di hujung. Seterusnya wal-as. Surah ni memang semua orang tahu sebab kita selalu baca kan. Contohnya bila kita nak akhirkan satu-satu majlis ataupun nak akhirkan kelas. Jadi kita akan baca surah wal-as. Apakah maksud terjemahan wal-as? Rasanya kamu semua tahu maksud terjemahan wal-as. Iaitu demi masa. Waw di sini adalah waw sumpah. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil huruful qasami. Waw sumpah, demi. Dan kamu perhatikan selepas huruf waw ada perkataan al-asri. Perkataan al-asri itu berakhir dengan baris apa? Akhir dengan baris kasrah di hujung. Jadi, apabila perkataan yang ada selepas huruf qasam dan perkataan itu berakhir dengan kasrah di hujung, maka ia adalah apa dia? Maka ia adalah al-ismu ataupun kata nama. Baiklah, seterusnya kita tengok pula tanda yang kedua ataupun macam mana cara kita nak kenal. Cara yang kedua, macam mana kita nak kenal perkataan itu daripada kategori kata nama. Baiklah, cara yang kedua adalah apa dia? Baca sama-sama. Wat-tanwi, wat-tanwini. Apakah maksud wat-tanwini? Maksudnya adalah menerima baris dua. Baris dua tu apa? Fathatain, kasratain, dhammatain. Contoh di sini adalah kitabun. Apa maksud kitabun? Kitabun buku, kitab. Muslimun. Muslimun tu maksudnya orang Islam lah. Jadi di sini Ustazah berikan dua contoh. Dua contoh ini berakhir dengan tanwin, dhammatain di hujung. Baiklah. Jadi kalau kamu nak tahu, nak kenal sesuatu perkataan Arab itu adalah daripada kategori kata nama atau isim, perkataan ini menerima tanwin ataupun berakhir dengan baris tanwin di hujung.
Tak kisahlah sama ada fathatain ataupun kasratain ataupun dhammatain. Jadi bila kamu tengok ada salah satu daripada baris ini di hujung perkataan itu, maka perkataan tersebut adalah daripada kategori apa? Dia adalah daripada kategori al-ismu ataupun kata nama. Seterusnya, jom kita tengok pula tanda yang ketiga yang menunjukkan perkataan itu adalah daripada kategori kata nama ataupun al-ismu. Baiklah, tanda yang ketiga itu adalah wadukhuli al-alifi wal-lamim. Wadukhuli al-alifi wal-lami maksudnya terdapat di permulaan kata nama itu huruf alif dan lam. Contoh di sini al-kitabu, al-muslimun. Apa yang kamu nampak di awal perkataan al-kitabu dan al-muslimu? Pada bulatan ini kamu akan nampak ada huruf alif dan lam. Baiklah, jika ada huruf alif dan lam di permulaan perkataan, maka perkataan itu adalah daripada kategori kata nama. Baiklah, inilah dia 3 tanda macam mana kamu nak kenal sesuatu perkataan itu adalah kata nama ataupun al-ismu. Iaitu tanda yang pertama al-khafdi, iaitu perkataan itu berakhir dengan baris kasrah di hujung dan ada huruf-huruf yang menyebabkan perkataan itu dibariskan dengan kasrah dan huruf itu dipanggil yang pertama sebagai huruf al-khafdi. Ini dia huruf al-khafdi dan yang kedua dipanggil sebagai huruf al-qasami, iaitu huruf yang membawa maksud sumpah. Dan tanda yang kedua adalah at-tanwin. Kata nama itu menerima baris 2 di hujung perkataan, iaitu sama ada fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Dan tanda yang ketiga nak kenal sesuatu perkataan itu adalah kata nama adanya huruf alif dan lam di awal ataupun di permulaan perkataan tersebut. Baiklah, inilah dia 3 tanda alamatul ismi ataupun tanda-tanda sesuatu perkataan itu adalah kata nama. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi tajuk alamatul ismi. Kita akan baca lagi atau kita akan tengok lagi contoh-contoh kata nama dalam kelas yang akan datang. Setakat ini sahaja kelas kita. Wallahu a'lam bissawab.